Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Bab hudud. Apa dia hudud, tuan-tuan dan puan-puan? Hudud jamak kepada haddun. Haddani hududun, jamak taksir kalau kita belajar bahasa Arab. Ya. Had itu maksudnya sempadan, halangan, larangan, ya. Al-man'u maknanya. Hudud jamak dia 3 ke atas. Jadi dalam hudud ini ada 6 jenayah yang duduk di bawah hudud ini. Yang pertamanya zina, yang kedua menuduh zina ataupun dipanggil qadhaf, minum arak, merompak ataupun dipanggil hirabah, yang kelimanya mencuri, yang keenamnya murtad ataupun ar-riddah, keluar daripada Islam. Dan ada ulama yang memasukkan juga al-bughah, al-baghyu, maksudnya pemberontakan terhadap pemerintahan yang sebenar. Baik, 6 ya, 6 masuk bawa bab hudud. Hudud ialah sempadan, maksudnya halangan. Supaya apa? Supaya kita orang Islam jangan buat perkara ini dan masyarakat kita akan menjadi aman, damai, tentram, ya. Selamat lagi menyelamatkan. Itu adalah Islam, lah. Baik. Ini adalah dipanggil at-tashri' al-jinai al-islami. Hukum pidana dalam Islam. Bab yang pertama ini ataupun jenayah yang pertama pada menerangkan kesalahan-kesalahan dan hukumannya, hukuman berzina. Itu dia. Baik. Secara istilahnya, secara syaraknya hudud itu. Tadi sebenarnya masih lagi kita berlega-lega pada bahasa lughatan. Kalau kita belajar fiqh, kita belajar bab apa pun sebenarnya dia memang pada definisi, ta'arif dia ada lughatan pada bahasa dan ada pada istilahan ataupun pada syarak. Pada syaraknya ialah hukuman yang telah ditetapkan oleh syarak tertentu kadarnya, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangkan. Dia sudah ditetapkan dalam Al-Quran juga hadis. Baik, itu hudud. Dan sebenarnya hukum pidana ni ada terbagi kepada 3 lah kita kata. Yang pertama hudud yang kita sebut ini. Yang keduanya qisas, ya. Qisas ini qisas dan diat. Masalah ataupun isu jenayah pembunuhan, mencederakan, ya, itu qisas dan diat. Bunuh balik, balas balik. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Pada qisas itu ada kehidupan, jaminan kehidupan. Wahai orang-orang yang mempunyai akal fikiran, ya. Kalau dibunuh, kena bunuh. Kalau membunuh, dibunuh. Balas balik, ya, balik-balik. Mati, mati. Ya, an-nafsu bin nafsi, al-ainu bil aini. Balas balik. Itu dipanggil qisas. Yang kedua, yang ketiga. Yang ketiganya dipanggil ta'zir. Ta'zir ni apabila tidak ada hukumnya dalam hudud, tidak ada hukumnya dalam qisas, ta'zir, maka diberi hak kepada pemerintah, para hakim, qadhi, menentukan hukum melihat kepada jenayah yang dia buat, keadaan penjenayah dan situasi yang ada. Ikut masuk bawah ta'zir. Bagaimana nak menyelesaikan permasalahan, isu-isu jenayah dan sebagainya, nak mengekang, maka diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah. Misalnya judi, ya, apa lagi? Kesalahan-kesalahan yang tidak bersangkut dengan hudud
dan qisas. Maka dipanggil ta'zir. Nah, terutamanya apabila kalau sekiranya tidak cukup bukti, kesalahan-kesalahan hudud tapi tidak cukup bukti, apakah dilepaskan begitu saja? Tidak dihukum dengan hudud, akan tetapi dihukum dengan ta'zir, sama ada denda, penjara dan sebagainya, terserahlah kepada kebijaksanaan pelaksana undang-undang daripada pihak pemerintah yang sah. Itu hudud, ta'zir ya. Baik. Dan hukum hakam ini sebenarnya, hukum Islam ini lebih kepada untuk mengutamakan mendapatkan keadilan yang pertama, ya. Kalau kita tengok sekarang ni hukum bunuh, ya, hanya kadang-kadang 20 tahun seumur hidup. Kemudian dapat pengampunan. Jadi keluarga yang terlibat tak puas hati, akan berlaku dendam. Kemudian jenayah kemungkinan akan berterusan, akan berlaku bunuh-membunuh pula di luar, upah pula pembunuh upahan. Contoh, nak dapatkan keadilan, ya, tak puas hati. Sebab itu Allah SWT sebut walakum fil qisasi hayatun. Itulah kehidupan. Mematikan penjenayah, bunuh orang, tuan-tuan dan puan-puan, sangat bahaya orang ini. Mematikan penjenayah untuk menyelamatkan apa? Menyelamatkan umat yang lain. Masyarakat seluruhnya akan selamat. Sebab apa? Penjenayah dah tak ada. Tak. Ada kehidupan di situ. Kalau tidak pun bunuh atas bunuh, bunuh atas bunuh, tak puas hati. Pakat-pakat balas dendam, contoh, ya. Baik. Dan dalam Islam, tuan-tuan dan puan-puan, tidak pilih bulu. Tidak ada beza antara orang Arab dengan orang Ajam, orang besar dengan orang kecil. Sehingga kan disebut oleh Nabi SAW, ya, ketika ada satu kes perempuan bangsawan yang terlibat mencuri, ada beberapa orang sahabat yang cuba untuk meringankan, melepaskan dan sebagainya, untuk dipanggil bagi syafaat. Nabi SAW sebut, lau anna Fatimata binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Sekiranya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, Fatimah binti Muhammad adalah anak kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Fatimah itu mencuri, nescaya aku akan potong tangan dia. Ya, sampai begitu sekali. Baik, itu keadilan yang dijamin dalam hukum hakam Islam ini. Kemudian untuk pencegahan, pendidikan sebenarnya, tarbiyah, supaya apa? Supaya apabila masyarakat ini terbiasa, ataupun kalau sekiranya ada yang terlajak dan sebagainya, maka itu menjadi pendidikan yang betul-betul melekat di kepala dia. Saya tengok dalam TikTok, tuan-tuan dan puan-puan di Jepun, cara dia mengajar anak-anak dia bahaya di jalan raya, dia tunjuk, dia aksikan, dia dramakan supaya pengajaran itu dramatik, ya. Tengok, dengar, hayati. Macam mana berlaku pelanggaran dan sebagainya, melekat kat kepala dia. Cuba tuan-tuan bayangkan ada seorang yang kena potong tangan, contoh. Ada yang kena rejam, contoh. Perik, ya, perik. Dan untuk melepaskan sebenarnya hikmah daripada hukuman itu, melepaskan apa? Melepaskan bebanan akhirat, dosa akhirat. Bila dah terkena hukuman dunia, maka di akhirat tak ada dah, bebas dia. Tak kena dua hukuman. Keadilan Islam itu tidak dikenakan dua hukuman untuk satu jenayah.
Kemudian dia bersesuai dengan fitrah, fitrah. Sesuai dengan fitrah. Islam ini menjaga, contohnya menjaga apa? Jangan mabuk-mabuk. Siapa mabuk kena apa? Kena had, kena hudud, kena sebat 40 kali. Mabuk. Menjaga apa tuan-tuan dan puan-puan? Menjaga akal, contoh. Kerana Islam ini dia hukum hakamnya, apa maksud daripada hukum hakam? Tujuan objektif pada syariat itu. Untuk yang pertama hifzuddin, menjaga agama. Sebab itu ada hukum murtad, keluar daripada Islam. Man baddala dinahu faqtuluh. Hukuman mati dalam Islam, hukuman murtad, hak sebenar. Menjaga hifzuddin. Dalam hifzuddin ni ada juga siapa tak sembahyang, ada hukuman ni. Akan disebut dalam kitab. Siapa tak puasa, sini tak puasa macam mana? Hukuman. Diarak dalam kereta jenazah. Kulu kile contoh. Bahasa Pak Ta'zir. Tak sembahyang Jumaat, ada hukuman dia dalam enactment jenayah syariah. Itu menjaga apa? Menjaga agama. Tapi orang sekarang ni dia seperti apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak pegang Quran je. Ada yang nak pegang Quran saja, maka mereka tolak ni. Dia kata dalam Quran tak ada hukuman apa? Hukuman meninggalkan sembahyang Jumaat. Gitu. Dia kata tak payahlah nak hukum-hukum. Hukum tak, dia tak tahu ada hukum ta'zir. Dalam siasat syariah dia beri kepada pemerintah yang sah hak untuk menggubal undang-undang itu, untuk menjaga apa? Menjaga agama. Dan akhir-akhir ni apa? Akhir-akhir ni pula ada pula dia kata hukum rajam tak ada dalam Quran. Begitu. Ini pengaruh liberalism yang ada menyebar sekarang ni banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan sampai ke kita lah. Dan yang kedua, hifzul aqli, untuk menjaga akal. Itu yang ada had syurbil khamar tu. Jaga akal. Mulianya manusia tuan-tuan dan puan pada akal. Kalau rosaknya akal itu, rosaklah kemuliaan manusia. Samalah dengan binatang, bahkan lebih teruk daripada binatang. Teruk daripada binatang. Lembu dia makan hak orang pun tak masuk neraka dia. Kebetulan jumpa botol arak, minum arak pun tak masuk neraka dia. Tapi manusia masuk. Lebih teruk pada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Baik. Hifzul an-nasl, menjaga apa? Menjaga keturunan, menjaga nasab. Itu ada had zina, hadduz zina. Ni dalam bab yang kita akan baca ini. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina itu seburuk-buruk perkara keji, sejahat-jahat jalan. Sebelumnya dia sebut apa? Wala taqrabuz zina. Sebab itu Allah SWT guna wala taqrabuz zina. Allah tak kata wala taznu, jangan berzina. Dia kata wala taqrabuz zina, maksudnya jangan hampiri zina itu. Nak dekat pun tak boleh. Artinya apa? Antara sebab-sebab zina, muqaddimah dia, tak jaga mata. Tak, yaghuddu min absarihim wa yaghuddna min absarihin. Perintah Allah SWT dalam Al-Quran, suruh tundukkan mata, pandangan laki perempuan. Ikhtilat, pergaulan bebas tanpa had. Termasuklah tidak secara langsung dalam ni handset, dalam telefon, dalam media sosial. Interaksi yang tanpa hajat, tanpa darurat antara laki dan perempuan, contoh. Bersunyi-sunyian, berkasih-kasihan. Orang panggil sini apa? Gewer, contoh. Muqaddimah dia tu. Menuntut perkara-perkara
lucah misalnya. Semua muqaddimah zina. Maka maqasid syariah ni objektifnya ialah tu, menjaga keturunan. Oh, dosa besar tuan-tuan dan puan zina ni. Tanya pada Nabi SAW, dosa yang paling besar. Nabi kata apa? Syirik. Kedua, membunuh. Yang ketiga, berzina. Wa an tazni bi halilati jarik. Terutamanya berzina dengan isteri orang jiran pula. Dosanya sangat besar. Setengah daripada azab umat ini. Setengah daripada azab umat ini. Dosanya. Di akhirat nanti memang dah digantung dengan kemaluannya, dicemeti kemaluannya, kemudian kemaluannya akan mengeluarkan nanah dan darah, nanah yang busuk, menyebabkan terseksa semua ahli neraka. Dosa zina. Baik. Dan di dunia pun tuan-tuan dan puan, dosa ni hutang. Dosa zina ni hutang. Siapa-siapa yang terlibat dengan zina, kemungkinan ada, kalau orang guna bahasa tu, karma dia. Kemungkinan keturunannya akan terlibat, akan diuji. Hutang. Ya. Kemudian zina, dia bukan saja masalah pada dia. Doanya tidak dimakbulkan, mukanya hilang seri, terlibat dalam kefakiran, hidup jadi resah gelisah, ya. Kemudian tercabut iman apabila berzina tu. Waktu dia berzina tercabut iman, seperti baju tercabut daripada pakaian, pakaian tercabut daripada badan, macam kita tanggal baju. Siapa yang minum arak, siapa yang terlibat zina, sewaktu dia minum arak, sewaktu dia berzina, maka imannya tercabut daripada dirinya seperti tercabut pakaiannya. Kita tanggalkan pakaian. Ya. Nah, dan dia akan menarik balak, tuan-tuan dan puan-puan. Balak. Seperti yang Nabi SAW sebut, idza zahara ar-riba waz-zina fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab Allah. Apabila tersebarnya zina, sebelum itu tersebarnya riba dan zina, maka di sesebuah negara, di sesebuah tempat, maka penduduknya dengan sendirinya telah menghalalkan azab Allah SWT. Dan riwayat yang lain, bersepah-sepahnya anak zina, buang merata-rata, tuan-tuan dan puan. Baru-baru ni dia buang kat Batu Tumbuh. Sebelum tu dia buang kat Limbungan. Di Limbungan dulu tak? Salah seorangnya mati dah. Tu anak zina, dibuang merata-rata. Balak lah tu, tuan-tuan dan puan. Cuba cek DNA tu. Cuba cek DNA, anak siapa? Agamanya apa? Mak ayahnya. Tu balak. Jadi zina ni penarik balak. Dan zaman kita ni sebenarnya zaman akhir-akhir lah. Kerana kita tahu, ya, kita tahu zina tu dah tersebar. Tak malu dah weh. Rata-rata sekarang tepi jalan, tepi pantai, kalau belah-belah barat sana, di sini pun kurangnya. Baru-baru ni ada gigolo ditangkap, bapa ayam. Jual pula rata-rata, buat duit dia. Ada 6 orang tu kata dengan sukarelanya mengabdikan diri untuk dijual video-videonya. Lebih 20 orang katanya yang terlibat. Ada yang profesional, isteri orang dan sebagainya. Tuan-tuan apa tahu jadi? Dia pergi Kuantan, pakat-pakat berebut ambil gambar dengan dia. Dalam media sokong, pertahankan. Kalau bab poligami, hentam habis-habisan.
Ada dua orang, abang apa tah, Tesla ke apa dia orang kata tu. Hentam habis-habisan. Tapi bak ni, angkat, idola. Masya Allah. Yang terlibat tu tak tahu malu langsung. Tak ada tunduk-tunduknya, tak ada. Kalau boleh tak nak tutup muka tu. Dengan megah, dengan bangganya tuan-tuan dan perempuan berjalan. Orang panggil pula ambil gambar. Jadi artis, jadi... Betul lah tuan-tuan dan perempuan, kita ni akhir zaman dah. Rasulullah kata, tanda akhir zaman ialah zina itu berlaku di merata-rata tempat secara terbuka begitu saja. Tak malu dah tuan-tuan dan perempuan. Biasa. Isteri saya duduk di beranda rumah lama dulu, ke rumah sekarang. Mari nyek makcik, mari singgah. Sembang. Tu nak pergi depan tu dia kata mari makan kenduri. Kata. Tapi dia kata ngandung dah. Dia kata, biasalah budak-budak zaman sekarang gitulah. Tuan-tuan, gariskan perkataan biasa tu. Ini panggil normalisasi. Tak malu dah tuan-tuan dan perempuan. Ya? Kita tak malu dah ada anak haram, anak zina. Ada cucu haram, cucu zina. Dah tak malu. Ni akhir zaman kita ni. Tapi jangan heranlah tuan-tuan dan perempuan kalau balak mari faqad ahallu bi anfusihim azab Allah. Baik. Jadi Islam datang untuk apa? Untuk melindungi ini. Nanti pewarisannya jadi makan hak orang lain. Ada anak yang tak setaraf dalam keluarga kita. Artinya anak orang lain rupanya kita pelihara. Kemudian kita mati, dia ambil pula harta kita. Dah dari waktu dia hidup, dia makan harta kita. Waktu kita mati, dia ambil pula. Ambil tu semua haram tu. Kita jadi wali pula. Haram lagi. Zina pula. Berat ni tuan-tuan dan perempuan. Penyakit pula. Zina ni. HIV. Dah habis. HIV pasal dadah tu memang dah. Yang saya cerita, saya tengok di mahkamah Kuala Krai tu. 3 orang jalan ngengkang pimpin duk polis. Kena AIDS dah. HIV tuan-tuan kena beberapa tahun, 7-8 tahun ke. AIDS pula. AIDS. AIDS. Angkara iblis dan syaitan. Acquired Immune Deficiency Syndrome. Kena insya-Allah. Kononnya tak ada ubat. Sebenarnya ada ubat, tak jumpa lagi. Tak ada penawar. Tu tuan-tuan dan perempuan. Terjadi di mana? Dalam masyarakat kita. Masyarakat Islam. Kalau kita tidak jaga. Kita tak jaga nampak sekarang ni. Buruk zaman-zaman sekarang ni lah. Mula bertunang. Saya tengok dalam TikTok. Orang Indonesia. Budak lagi. Duduk serumah. Dia kata kita bertunang dah. Boleh? Budak lagi. Dia nak kahwin, kata budak lagi. Duduk serumah tuan-tuan. Mak yang benarkan. Bertunang. Sekarang ni kalau dah bergewel pun berkasih, kekasih dia pun dia boleh claim hak dia punya dah. Bawa kulu kili. Ya? Saya waktu duduk Pasir Akar, saya semayang di Masjid Gondwek. So dalam perjalanan tu, kita pergi masjid. Ni anak-anak muda kita ni. Laki perempuan. Pergi mana? Lahak Spring. Bakar-bakar ayam sana. Belakang-belakang batang sawit. Celah-celah batu, atas-atas batu. Dia Lahak Spring. Dia masuk sungai Hulu tu. Saya pergi kalau pagi-pagi tu, tengok. Gini je kibah-kibah belakang tu. Laki berdua. Seorang laki, seorang perempuan. Kibah ayam. Lama-lama terbakar hatinya yang sepi. Buang anak kata-kata. Ni anak-anak kita. Ya? Baik. Yang perempuan diuji dengan dedah, yang lelaki diuji dengan dadah. Lama-lama dua-dua tu boleh jadi AIDS, HIV positif. Jam masyarakat kita. Apa pengangkaran tuan-tuan dan perempuan? Tu. Sa'asabila. Daripada zina. Dan Islam menjaga harta, hifzul mal. Betul ada ni, hak mencuri ni.
Hirabah, mengompak. Macam mana hukum dia? Ketat, dahsyat, ngeri. Setengah-setengah orang Islam yang tak faham, musuh Islam tu jangan ceritalah. Menganggap hukuman ni kejam, barbarik, sadis. Tuan-tuan dan puan-puan, nak sabit hukuman ni, kalau hukuman zina ni tuan-tuan dan puan-puan, sangat sulit. Di zaman Nabi SAW pun kebanyakan hukuman yang dijalankan, kalau baik hukum itu hukuman sebat satu kali dan buang negeri setahun, ataupun direjam sampai mati, berdasarkan kepada pengakuan. Iqrar dia panggil, pengakuan. Orang itu mengaku. Macam Ma'is bin Malik, beliau mengaku. Seorang perempuan daripada Juhainah, dia mengaku. Al-Ghamidiyah, dia mengaku, maksudnya iqrar. Ya. Kalau perempuan waktu berjalannya hukuman rejam itu tidak digali kalau tidak ditanam. Tidak ditanam dalam lubang. Kalau dia mengaku. Sebab kalau ditarik balik pengakuan dia, dia lari, beres. Maksudnya biarkan dia. Tak dijalankan hukuman. Dia betul-betul mengaku. Maka nak membuktikan susah tuan-tuan dan puan-puan. Nanti kita akan sebut. Jadi lebih kepada apa sebenarnya tuan-tuan? Lebih kepada pendidikan, tarbiyah. Manusia ni tuan-tuan dan puan-puan, dia kena satu benda yang menyentap dia. Kalau tidak buang, dia leleh, tak apa, gitu dan sebagainya. Baik. Dan hafzul apa lagi? Hafzul mal. Hafzul din, hafzul nasab, hafzul aqal, hafzul mal, hafzul nafs. Patut kita sebut hafzul nafs dulu supaya hafzul nafs. Hafzul nafs ni tuan-tuan dan puan, apa dia? Menjaga nyawa. Menjaga nyawa. Itu dah ada hukuman qisas. Jangan buat-buat, jangan mudah-mudah. Ini sekat 20 tahun, 10 tahun dalam penjara, aja. Tak? Kemudian masalah tak selesai. Mungkin berbunuh-bunuhan pula selepas itu. Baik. Kita kembali kepada bab hudud. Hukuman berzina. Zina ada dua jenis. Satu zina yang berbentuk majazi, yang tidak hakiki, yang tidak sebenar. Zina ni, zina yang Nabi SAW sebut, setiap kita ini pasti biasanya akan kena. Ya. Zina apa? Zina bil arkan, dengan anggota. Ada zina mata. Zina mata ni melihat yang haram, zina. Ya, melihat yang lucah, zina, contoh. Zina mulut, berkata yang lucah-lucah dan perkara yang haram, zina. Tangan menyentuh yang haram, menyentuh perempuan yang tidak halal, contoh. Zina. Kaki berjalan ke tempat-tempat maksiat, tempat-tempat perzinaan, zina. Dia panggil zina, zina kaki. Hatta hati berzina. Kalau dia menginginkan, bercita-cita ataupun mengangan-angankan untuk berzina, mengkhayalkan dan sebagainya, zina. Yang membenarkan zina itu menjadi zina hakiki ialah kemaluan. Bila dia terlibat dengan persetubuhan haram antara lelaki perempuan yang tidak halal, yang tidak ada hubungan nikah, ya. Itu adalah zina. Apabila memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, seperti timba dimasukkan ke telaga, ataupun pedang masuk ke sarungnya, keris masuk ke sarungnya. Contoh, itu perumpamaan. Kita pasal sebut supaya eksplisit lah tuan-tuan dan perempuan, takut tuan perempuan tak jelas tidak. Itu zina. Melakukan persetubuhan haram tanpa ikatan pernikahan antara lelaki dan perempuan. Baik. Itu zina. Di kemaluannya bagi hadapan, qubul maksud. Kalau di belakang, dubur, dia istilah lain sikit.
Tapi kita akan bercerita tentang zina. Maka yang membenarkan zina-zina itu ialah kemaluan. Apabila berlaku persetubuhan haram itu dibenarkan oleh kemaluannya seseorang, maka itulah dipanggil zinar hakiki. Zinar hakiki ini ada dua. Satu, zinar ghairu muhsan, iaitu seorang lelaki ataupun perempuan yang masih belum berkahwin dan tidak pernah merasakan persetubuhan secara akad perkahwinan secara halal. Dengan persetubuhan dengan melalui kemaluan hadapan, maksudnya kubul. Itu ghairu muhsan. Ghairu muhsan. Dan yang kedua, muhsan. Muhsan maksudnya seorang lelaki atau perempuan yang sudah pun berkahwin dan merasakan kenikmatan berhubung badan, berjima', bersetubuh dalam akad perkahwinan yang sah melalui anggota jantina, anggota jantina, kelamin yang sah. Kelamin yang sah maksudnya kubul dan kubul dengan kubul. Baik. Kubul masuk kemaluan hadapan, dubur kemaluan belakang. Tuan-tuan tak jelas lagi, kubul ini kita buang air kecil, ya. Dubur tempat buang air besar, tempat keluar air besar. Itu kubul dan dubur. Itu muhsan, ya. Hukumannya kita akan sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Muqaddimah saja pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.